Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika di luar sana. Isnin lepas kita orang ada buat video 5 sebab kenapa kita kena tunggu MPV Mitsubishi Xpander, dan ternyata 5 sebab tu sama dengan apa yang kita orang teka. Sama spek dia. Pada hari ini Mitsubishi Motor Malaysia dia telah bagi peluang kepada pihak media untuk review kereta ni. Dan korang boleh tengoklah, kita orang akan ceritakan segala-galanya tentang Mitsubishi Xpander ni. Kereta ni belum official launch lagi, dijangka mungkin bulan 11 macam tu, tapi dah boleh start booking dah. Okey. Apa yang sebenarnya menarik pasal Xpander yang menyebabkan ramai orang tertunggu-tunggu, ternanti-nanti kan semenjak dia di launch di Indonesia pada 2017. Okey. 2017 dia keluar, kemudian 2020 dekat pasaran luar pun dia facelift. Untungnya kita dapat yang version facelift terus, tak dapat yang first model. Dan untungnya juga spek Malaysia ni lebih daripada negara-negara lain. Okey, tapi benda-benda spek tu saya kena tunjuk kat bahagian dalam lah. Okey, sekarang kita tengok dekat bahagian muka di depan dulu. Muka luar dia ni. Biasanya lampu utama kereta dia letak dekat bawah bonet, dekat sini lah biasanya. Saya first time pun saya ingat ni main light dia. Rupanya tidak. Headlight dia duduk dekat sini. Yang ini adalah DRL. DRL dia pun pakai LED. Dia punya lampu tinggi, lampu rendah, dua-dua pun pakai LED. Sebab lampu LED ni dah semakin murah teknologi dia. Yelah, sebab ini kereta ni kan keluar yang paling last, jadi banyak teknologi-teknologi yang mahal dulu pada kereta-kereta mahal dah boleh diserapkan pada kereta yang lebih mampu milik. Dan bahagian depan ni kalau kita tengok, dia memang berbentuk yang ni lah yang dipanggil dynamic shield. Ini adalah design language baru Mitsubishi untuk bahagian depan dia. Dia lebih nampak garang, lebih nampak sporty. Okey, tadi saya cakap pasal facelift 2020. Perbezaan facelift ialah di bahagian grill ni. Kalau yang dulu model dia lebih rata, tapi yang grill baru ni dia lebih besar dan dia ada curve macam ni. Apa lagi? Dekat bahagian depan ni, kita boleh nampak macam ada splash guard dekat bawah. Dia nak tunjukkan bahagian depan ni lebih kepada rupa SUV. Sebab tu Mitsubishi dia kelaskan Xpander ni sebagai crossover. Dan tak dilupakan, ada fog light dekat bawah. Garang bro. Okey, kan tadi saya cakap Mitsubishi bagi kelas dia ni sebagai crossover. Sebab apa? Sebab dia punya ground clearance. Ground clearance Xpander ni ialah 205mm. Itu sebenarnya bagi kelebihan yang banyak pada orang yang selalu buka pintu tepi curb. Dia tak sangkut lah tepi divider semua kan. Sebab kalau kita tengok macam Alphard, Velfire, bila buka pintu mesti selalunya akan sangkut sebab kedudukan pintu tu rendah. Tapi bila konsep tu diletakkan pada crossover, jadi pintu dia tinggi sikit lah. Lebih senang kita nak buka. Bukan itu saja, kalau macam banjir ke, air lopak sikit-sikit, memang kita boleh lalu sebab ground clearance dia agak bagus. Dan kereta ini didatangkan dengan rim 16 inci. Dulu kereta-kereta mahal dia datang dengan rim sebesar ni. Sekarang kereta-kereta yang sub 100,000 pun dah boleh dapat. Dia pasangkan dengan tayar Toyo 255 Sekejap saya nak check saiz dia apa dia. 205 55 16. Dan untuk trim bahagian tepi ni dia letak macam ada panel skirting bagi nampak ada bentuk sikit lah dekat bahagian tepi. Dan kalau korang perasan sebenarnya ada satu tombol kat sini. Apa benda? Ni sebenarnya kamera. Betul, kereta ni datang dengan 360 kamera. Okey, bahagian belakang ni ramai yang kata macam dia tak seimbang dengan depan. Tapi yelah, itu pun pendapat masing-masing kan. Tapi kalau tanya pada saya, it just nice. Dia tak nampak terlalu serabut dan sebenarnya boleh blend pun dengan reka bentuk depan dia. Belakang ni dia panggil L-shape. Dia punya lampu ni pun memang lampu LED. Kalau kat bahagian bawah dia, kan depan dia ada macam finishing color silver kat depan kan. Bahagian bawah dia pun sama. So dia bagi macam visual macam seolah-olah kita tengok ni sebuah SUV lah, macam crossover macam tu. Jom kita tengok bahagian dalam dia pula. Kan? Semua terkejut kan? Apa pasal Xpander Malaysia ni warna hitam dalam dia? Betul. Cuma Malaysia saja dapat color hitam dengan seat balutan kulit. Kulit dia pun bukanlah dia balut
bodoh-bodoh macam tu je. Dia siap ada texture dekat tengah ni. Dia nampak lebih premium lah. Terasa lah kita bawa kereta macam, wah, macam mahal juga kereta ni kan. Apa lagi yang trim yang menampakkan kereta ni lebih premium? Bagi saya player dia. Sebab kereta-kereta mahal pun jarang datang dengan saiz 9 inci macam ni. Tapi Mitsubishi Motor Malaysia dia bagi saiz 9 inci. Yang ini dia ada connection Android Auto dengan Apple CarPlay. Sorry sikit sebab saya tak pakai dua-dua benda tu. Dia punya design, kalau kita tengok kebanyakan design kereta-kereta Mitsubishi, sebenarnya dalam dia lebih simple. Kalau kita tengok zaman-zaman Evo, Outlander macam tu kan, dia macam simple. Tapi untuk kereta ni mungkin dia nak samakan dengan design luar dia. Jadi curve-curve dalam dia ni lebih banyak berbanding model abang-abang dia dulu kan. Dan saya suka tengok kereta ni menyebabkan bila kita memandu dulu tak adalah tengok boring sangat kan tengok kat dalam kan. Cumanya ada beberapa benda lah macam trimming-trimming silver ni. Saya rasa kalau dia bubuh warna hitam lagi cantik. Lagi satu, bila kita masuk dekat bahagian dalam ni, kita tahu satu benda. Kompartmen dalam kereta ni memang banyak gila. Bukan banyak, memang banyak gila untuk sebuah kereta kecil, untuk sebuah sub compact MPV. Contohnya dekat bahagian penumpang. Kat bahagian sini kita boleh tengok ada satu slot untuk isi barang. Contoh nak isi handphone ke, kunci ke apa benda kan. Lepas tu glove box. Glove box dia ngalah punya besar. Lepas tu dia punya poket. Poket dia pun saya rasa 1.5 liter water bottle. Tak susah langsung nak isi, memang muat. Apa lagi? Ni dekat bahagian tengah ni. Dia memang tak bagi armrest, cuma dia dekat konsol tengah ni memang besar gila kot, besar dan dalam. Apa lagi? Ada lagi tuan-tuan. Dekat bahagian kecil ni, dekat bahagian poket tepi ni, dia masih ada tempat kecil. Mungkin kita boleh isi duit shilling, kunci ataupun pascard ke, lanyard yang ada logo Petronas ke contohnya kan. Kemudian bawah seat ni pun dia ada lagi satu laci letak barang. Magic tuan-tuan dekat bahagian depan ni. Okay, benda pertama bila kita nak drive kereta, normally bila kita masuk kita akan pegang steering dah. Betul. Steering ni saya rasa antara steering dalam kategori kereta ni yang paling sedap lah. Selain daripada design dia yang cantik dan genggaman dia pun you feel that premium lah dengan dia balut kulit macam ni kan. Kemudian bila kita tekan start, kita boleh nampak meter dia menyala. Meter dia ni kalau dulu, saya ingat saya 4-5 tahun dulu, tak boleh dapat untuk kereta-kereta yang lebih ekonomikal bawah 100,000 macam tu kan. Kereta dengan kalau ada paparan LED banyak-banyak color tu semua kena beli kereta-kereta mahal lah. Tapi sekarang alhamdulillah kita pun dah boleh tengok dah function-function macam ni. Kemudian kereta ni juga untuk pasaran Malaysia sahaja, take note tu, dia ada all round monitor. Mitsubishi panggil dia ARM. Lebih kurang 360 kamera lah yang macam saya tunjuk dekat luar tadi. Kemudian kereta ni juga standard dia datangkan dengan DVR. Memang boleh rekod lah. Sekarang kan banyak orang bawa kereta macam tak ada tamadun. Bahaya. Kena ada recorder-recorder macam ni. Okay, kan saya cakap pasal saiz tadi kan. Kita kena test kat bahagian belakang dia pula. Sekarang saya berada dekat second row Mitsubishi Xpander. Memang sedap dan enak duduk belakang ni rupanya kan. Tapi ini masih sebuah SUV, MPV atau crossover sub compact. Jadi saiz dia kita tak boleh dah nak compare dengan full size MPV kan, tak boleh. Tapi untuk keselesaan saya tak ada komplain sebab seat depan tadi saya dah set dekat saya punya kedudukan. Kalau saya duduk dekat sini masih ada ruang, walaupun tak banyak tetapi masih ada ruang lah. Yang menariknya, kereta ni memang saya cakap tadi pasal kompartmen. Kompartmen barang dia memang sangat banyak. Even untuk penumpang belakang pun dia tak lupa. Dia ada poket satu dekat sini, poket kecil sikit dan poket lebih kecil dekat sini. Kebiasaannya untuk kereta macam ni yang ada poket ni, dia biasa sebelah je dia letak. Tapi Mitsubishi bagi dua belah. Dekat bahagian passenger pun ada. Yang macam biasa dekat panel pintu lah. Dekat poket pintu ni memang pun besar juga dia punya space. Memang kereta ni memang dia buat banyak kompartmen lah. Senang cerita kita takkan berebut lah. Kemudian aircon dia dekat mana? Dekat situ. Jadi ada 4 vent aircon, 2 untuk belakang, 2 untuk orang dekat second row lah. Jadi cuma boleh adjust. Dia cuma boleh adjust blower sahaja, tak boleh adjust suhu lah. Again, inilah function yang sangat-sangat penting untuk negara tropika seperti Malaysia. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana nak masuk kat
third row ni. Luas ke belakang dia? Kita try. Nak masuk kereta ni, setengah kereta dia slide ke depan kan, tapi kereta ni dia boleh lipat, dia boleh tumble seat dia ke depan. Jadi kita dapat ruang yang cukup luas untuk melangkah lebih jauh. Ya, ini dia tuan-tuan. Seat depan ni tidaklah ke belakang sangat. So, saya punya space memang masih ada. Tidak cukup luas, tapi boleh untuk 1-2 jam saya rasa saya tak ada masalah lah untuk naik kereta ni. Cumanya kereta ni dia bukan reka sebagai full size MPV lah. Kita kena ingat benda tu lah. Kebiasaannya yang bahagian belakang ni memang orang letak kanak-kanak atau budak yang lebih kecil lah. Sebab saya pun 178 cm, saya rasa tak adil lah kalau kita nak measure ketinggian saya apa space yang ada kan. Jadi kalau korang berminat, nanti bila pergi showroom, test sendiri duduk dekat bahagian belakang kereta ni. Apa lagi yang menarik bila kat belakang ni? Rupanya dia ada 12 volt soket dekat sini. Dan masih ada cup holder untuk third row ni. Biasanya orang tahu sebelah je. Dia ada 2 belah. Dan celah ni boleh isi barang lagi. Memang bijak. Kompartmen kereta ni memang sangat banyak. Okey, layout ni sebenarnya agak biasa untuk subcompact MPV, SUV yang pada saiz ni kan. Cumanya Mitsubishi ni dia buat lebih unik sebab dia ada kompartmen tersorok dekat bawah ni kan. Nampak boleh letak kasut, slipper semua kan. Untuk kereta ni, dia punya layout seat bila kita lipat tu lebih bijak. Sebabnya semua seat dia boleh flat terus ke atas lantai supaya kita boleh bawa barang yang lebih besar. Contohnya meja makan, meja snooker, mesin basuh, mesin kuda, semualah kita boleh bawa. Saya tunjuk space yang ada bila kita turunkan semua seat ni. Yang ni tarik turun, yang tu tarik turun. Yang ni first space yang kita dapat sebab seat dia flat. Bang, tolong lipat bang seat depan dia. Abang tolong lipat. Dia orang nak tengok ni. Jangan tumble, lipat saja. Itu dia. Sana. So kita dapat seat yang betul-betul flat dan rata. Kalau nak bawa barang tu dia tak adalah sangkut sana, sangkut sini kan. Itulah kelebihan ruang kargo expander ni. Okey, jadi ini adalah engine expander 1.5 yang berkuasa 105 PS dan 141 Newton meter torque. Engine dia saya suka satu benda, memang nampak clean. Dan engine ni dipacu oleh gearbox 4 speed. Dia memang sangat simple. Teknologi engine kereta ni memang sangat simple, tak ada complicated. Saya boleh berani jamin memang senang jaga engine ni. Engine Mitsubishi pun selalunya jarang ada problem. Kemudian dari segi keselamatan, kereta ni memang dia adalah semua ABS, EBD. Kejap, saya tak boleh ingat semua. Banyak sangat. Dia ada ABS, EBD, ASC, brake assist system, HT assist. Hill start assist, rest reminder, brake override system, BOS. Okey, jadi itulah semua tentang expander pada hari ini. Apa sebenarnya matlamat kereta ni direka? Ya, untuk memenuhi keperluan pelanggan, especially keluarga-keluarga kecil yang berpendapatan sederhana. Dia tak mahal. Adakah kereta ni akan laku? Menurut pendapat saya rasa dia akan menjadi model game changer pada Mitsubishi Motors Malaysia. Sebab Mitsubishi Malaysia dia tak pernah jual kereta yang bawah 100,000. Kecuali dulu masa ada Triton, masa dia murah. Kemudian ada Atras dan Mirage. Tapi Atras Mirage dia terpaksa berlawan dengan Proton Pro 2. Yang ini dia lebih tengah-tengah. Dan kita boleh tahu market kereta bawah 100,000 ni memang antara market yang terbesar dekat Malaysia. Dan untuk sesiapa yang berminat, sebenarnya kereta ni kita kena pergi tengok dekat showroom, pegang dan test sendiri. Duduk kat dalam dia, touch dia kan, baru kita tahu feel dia kan. Saya cerita lebih-lebih pun tak guna sebab mungkin saya pun nak try in Alza ni. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan komen. Komen kat bawah tu, perlu ke Abang Japar jual Alza beli expander?